Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa taraqan nas ala mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha la yazikun illa halik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat 3 kali. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang dihormati pengurusi sidang ahli-ahli jabatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita bersama lagi. Saya ingat minggu ni minggu keempat, minggu ujung bulan tuan-tuan. Punya ada 1 minggu lagi, minggu depan. Minggu yang kelima, tuan masuk minggu yang kelima. Jadi kalau kita minggu yang penghujung ni kita buat sembahyang tasbih tuan kan. Jadi tengok minggu depan ada lagi hari Ahad tuan Hari Ahad depan 29 November. Okey tuan-tuan. Jadi malam ni saya ambil hadis tuan Kalau tengok dalam tu fiqh tuan Jadi saya tengok hadis ni, saya ambil hadis tuan malam ni. Cuma sebelum saya baca hadis ni tuan, ada beberapa persoalan lah tuan, saya nak berkongsi dengan tuan. Di mana persoalan ni sebenarnya dalam kuliah-kuliah saya di tempat lain ditanya juga perkara ni, tapi sebabkan di sini kuliah saya tu awal bulan 11 gitu tuan Jadi isu ni saya tak dapat nak masukkan lah dalam tazkirah Jumaat pun tak boleh nak tazkirah. Jadi saya berkongsi hari ni lah tuan Saya tak tahulah kalau ustaz-ustaz di sini tuan-tuan ada bertanya kan tentang hukum apa yang viral tu, meletakkan tangan di dada kiri tuan. Ada ustaz-ustaz sebelum ni, ada tuan-tuan tanya ke? Aku ustaz-ustaz tu dah jawab tuan Okey, apa viral tuan baru ni yang tuan-tuan sendiri pun ada viralkan. Meletakkan tangan kanan di dada kiri merupai Raja Najasyi yang bukan Islam. Tapi saya nak tanyalah tuan Raja Najasyi yang Raja Habsyah Raja Habsyah yang tak Islam tu letakkan tangan di dekat dada kiri tu tujuan apa sebenarnya? Tujuan untuk apa? Tuan-tuan kena tanya. Jangan letak umum macam tu. Tuan jangan letak umum macam tu. Dia bila kita baca kat situ, ia adalah perbuatan Raja Habsyah sebelum Islam, tapi tak jelaskan perbuatan dia tu perbuatan sempena apa. Sempena apa tuan? Sempena di semayang ke ataupun perbuatan saja-saja tapi sebab dia bukan Islam tak boleh buat. Kita pun banyak juga buat perbuatan orang yang bukan Islam kita buat tuan. Jadi jangan viralkan benda yang tuan-tuan rasa macam tak jelas maksud tuan. Tak jelas. Saya pun tengok bila saya baca tak jelas. Saya dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni memang tempat lain saya maklumlah tuan Saya kata tak ada isu pun, apa masalahnya. Bahkan saya kata cuba tuan-tuan tengok sikit kalau kat Malaysia ni, kalau sembah sultan tu dia buat apa? Saya kata. Cuba tuan-tuan buat. Daulat tuanku, apa tangan tuan-tuan buat kat mana? Pak Mus buat. Itu lagi simbolik apa tu tuan? Tapi kenapa ulama kita kat Malaysia tak bising pun? Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan tak bising pun, sebab dia tidak menjurus kepada menyembah tuan. Dia sebagai tanda hormat, dan kita tak mengatakan bahawa raja tu Tuhan. Tuan Jadi siapa yang faham fiqh, siapa faham akidah, dia tak ada isu pun benda ni sebenarnya. Dan lebih pelik lagi saya tengok
ulama dulu terlepas pandang. La ilaha illallah, saya kata. Dah 1400 tahun ulama mana pula yang terlepas pandang ni tuan. Hukum hakam ni tuan. Sampai sekarang tuan ada muzakarah. Sampai sekarang ada muzakarah tuan. Bukan fiqh ni tuan, dia kadang dia berubah ikut zaman, ikut masa, ikut tempat. Jadi apa sekalipun fatwa tuan-tuan tuan-tuan kena tengok muzakarah. Kalau tuan-tuan belajar fiqh lah tuan tuan-tuan kena tengok fiqh ni, kena tengok tempat. Tuan-tuan, dia kadang berubah ikut tempat, ikut adat tuan-tuan. Tak semua perkara yang tuan-tuan tengok benda tu salah tuan-tuan. Itu sebab kena tengok fatwa majlis kebangsaan, muzakarah majlis kebangsaan di tempat kita tuan-tuan, di tempat kita. Tuan-tuan, silap tuan-tuan buat tangan sini, ini bukan daripada orang Islam kot. Ini apa tanda apa? Good, baik kan? Jangan buat ni, kenapa? Ini Kristian ni. Kau buat Kristian kau. Astagfirullahalazim. Sudah. Tuan bahkan tuan-tuan, saya tengoklah tuan satu budaya kalau di majlis convocation tuan majlis convocation kami sendiri pun di Jordan pun sama tuan kalau pelajar tu pelajar perempuan, dia punya chancellornya lelaki, memang kita minta masa dalam kita punya rehearsal dan sebagainya, pelajar perempuan letakkan tangan di dada kiri sebagai tanda hormat, tunduk sikit. Tunduk sikit. Tak ada masalah pun sebenarnya, benda tu tak ada masalah pun. Tak ada isu pun tuan Kalau setakat tuan-tuan kata nak bagi salam, okey bagi salam lah, tak ada masalah pun, bagi salam. Cuma sekarang ni bila orang bagi salam, orang tak boleh nak salam, betul tak? Dekat situ je nak bagi salam. Kebiasaan kita bila bagi salam, kita akan sertakan dengan salam kita, betul tak? Tangan kan salam. Tapi ada orang dia nak salam, ada orang tak nak salam. Jadi nak ngelakkan yang tak nak salam, letak je lah tangan kat dada kiri, tunduk sikit, hormat. Dah itu je tuan tak ada masalah pun tuan. Kita nak buat, tak nak buat, jangan kita kata orang yang buat tu salah, tu je tuan Sebab kena tengok tuan saya bila bercakap kalau man tasyabbaha bil qaum ni tuan, dia kena fahamlah. Man tasyabbaha bil qaum fahuwa minhu. Saya rasa dah jelaskan perkara ni dah lama tuan Siapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, maka dia sebahagian daripada kaum tu. Ini bukan tasyabbahu bil qaum tuan. Ni tasyabbuh bil qaum ni tuan, menyerupai sesuatu kaum tu kalau tuan-tuan memang ikut budaya dia, budaya kafir dia tu tuan, menjurus kepada agama dia, menjurus kepada perbuatan ibadat dia, itu yang tak boleh. Sekarang tuan-tuan tasyabbuh ni tuan, dia dah jadi satu benda yang semua orang, semua agama ataupun semua perbuatan yang tak melambangkan keagamaan. Contoh dulu orang pakai cap, pakai topi cap ni tuan, kau Kristian, kau menyerupai, kau ni adakah pakai cap ni, pakai topi ni sekarang dah jadi satu ikutan agama? Tidak tuan. Pakai tali leher dulu kan. Kau tali leher, kau Yahudi kau ni Yahudi. Tak ada pun tuan Lecturer saya, profesor tuan, pakai tali leher tak ada masalah pun. Pakai blazer, kau Yahudi blazer ni. Tak ada pun tuan Pakai jeans, seluar jeans, nasib baik tak ada seluar syaitan tuan kan. Seluar jeans ni kau ni Yahudi. Tak ada pun tuan. Seluar jeans tu sesuai kat negara sejuk. Saya pun pakai seluar jeans kat negara sejuk. Tebal tuan Seluarnya tebal. Dia punya kain tu tebal. Kalau pakai seluar slack macam kat Malaysia ni tuan, tanya Ustaz Safi ni, kita ada 4 musim tuan seluar jeans tu sesuai kat negara sejuk tuan dia memang tebal tuan Kalau kata kita tak payah pakai seluar fit dalam, kita kalau pakai slack tuan, kita kena pakai yang dalam tu, yang jenis yang apa tight tu, kalau sana dipanggil bantalun dakhili. Bantalun dakhili ni tuan bukan bantal. Dia seluar yang dalam dia fit dalam tuan itu kalau pakai seluar slack. Kalau pakai seluar jeans tak payah pakai tu tuan tak payah pakai tu, pakai seluar jeans cukup dah tuan jadi kena macam baru ni juga tuan saya cakap dengan kawan, ingat isu ni dah tak ada tuan isu tentang mengucapkan selamat happy Deepavali kepada bukan Islam. Aku ingat dah tak ada dah benda ni. Kau tanya lagi, timbul lagi isu ni. Saya kata apa masalahnya? Mana boleh Ustaz, ini berkaitan dengan agama. Kalau orang Cina berkaitan dengan tahun, tak ada masalah pun. Saya kata cubalah kau buka sikit fatwa-fatwa kebangsaan semasa ikut kat Malaysia. Saya kata tuan bukan susah pun benda ni tuan nak ikut kalau raya Cina tak apa, dia kata itu berkaitan dengan tahun. Deepavali ni berkaitan dengan agama. Apa lagi? Kristian berkaitan dengan agama. Saya kata tak ada masalah pun. Kau
bukalah, bacalah. Memang ada tuan-tuan. Saya sikitlah tuan-tuan. Saya suka kepada perkara-perkara ni tuan. Kita tengok ikut kesesuaian tempat tuan-tuan. Kita duduk kat Malaysia tuan. Memang ada kaul kat sini. Kaul ini jatuhan kuasa fatwa, ini JAKIM tuan-tuan. Ini JAKIM. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kat sini pandangan-pandangan daripada ulama-ulama terkini tuan. Ulama-ulama terkini. Ramai ni ulama-ulama terkini yang semasa tuan. Baru ni ialah saya kawan-kawan India dekat PPD tu ada seorang je tuan. Dia pun baik dengan saya. Tuan kalau kat sekolah pun saya memang baik je tuan dengan yang kawan-kawan Cina India ni tuan. Kenapa kita nak tak baik dengan dia pula kan? Itulah cara kita nak berdakwah tuan. Ini sebab dia bukan kafir harbi tuan. Mereka ni kafir zimmi, kafir yang duduk dalam masyarakat Islam. Okey tuan-tuan tengok ulama-ulama terkini yang mengharuskan ucapan Syekh Muhammad Rashid Redha, Syekh Dr. Muhammad Ash-Sharbasi, Syekh Dr. Mustafa Az-Zarqa. Ni tuan-tuan, Profesor Mustafa Az-Zarqa ni zaman saya tuan tapi dia masyhur Dr. Mustafa Az-Zarqa ni. Dia ni Zarqa ni tuan, ada satu tempat dekat Jordan tu nama dia Zarqa. Dia ni memang terkenal Dr. Mustafa Az-Zarqa ni. Syekh Dr. Muhammad Tayyib, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, ni ulama Suriah hebat tuan-tuan kitab dia ni. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Abdullah bin Bayyah tuan-tuan. Ramailah tuan-tuan. Ada mereka mengharuskan ucapan-ucapan kepada non-muslim tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan? Pandangan ulama-ulama, saya suka mengambil pandangan ulama terkini tuan. Memang ulama-ulama salafi ada yang mengatakan tak boleh. Dia ada hujah-hujah, dan ulama-ulama terkini ada hujah-hujah dia. Contoh dia kata, saya tertarik kalau dia mengatakan bahawa dalam keadaan masyarakat majmuk macam kita. Tuan-tuan, jiran sebelah India, jiran sebelah Cina, tuan-tuan baik dengan dia. Hari Raya Aidilfitri diucapkan, selamat Hari Raya, cik keluar rumah akan jumpa. Tiba-tiba Raya Cina tuan-tuan ataupun Raya Deepavali, tuan-tuan tengok dia. Dia pun tertunggu-tunggu kan tuan-tuan. Tiba-tiba tuan keluar. Tuan-tuan keluar pun tuan apa? Minta maaf saya tak boleh ucapan. You bukan Islam, you Suriah. Dia akan terfikir, agama apa? You punya agama macam ni? Ya, agama saya macam ini. Tak boleh ucap pada orang yang non-Muslim. Suriah, minta maaf. Dia akan terfikir tuan. Kalau gitu aku ni besok masuk Islam, aku tak boleh ucapkan ucapan ni kepada mak aku ataupun ayah aku lah, dia kata. Tuan tuan. Jadi wakil kita ni, wakil ataupun bi'ah kita ni macam apa wakil ni? Wakil apa? Dia, suasana ataupun bi'ah kita ni tak kena dengan apa yang kita tuan tak sesuai lah. Macam mana kita nak berbaik-baik dengan dia? Kajiannya kita nak ngajak dia kepada Islam. Tuan, contoh macam saya, kawan saya dekat pejabat tu, seorang India, Palani nama dia. Dia baik dengan saya tuan. Dia baik dengan saya. Ustaz, mohon sikit ustaz. Tiba-tiba saya macam jumpa dia pun, dia macam bodoh. Dia pun, Salihuddin ni dalam hati kan, baik, aku baik dengan dia. Kenapa? Aku ni ada masalah dengan dia ke? Kan? Kita cakap happy di Pabali. Tak ada masalah tuan tak ada masalah. Okey. Satu lagi. Muka 5 panjang. Tajuk ni pun tak banyak ni, tajuk siwak je ni. Ada tuan-tuan, ada orang baru-baru ni, seorang ustaz. Ustaz ni ditegur oleh seorang ustaz. Tuan ustaz ni baca doa, ditegur oleh ustaz yang ada. Dia buat satu majlis lah tuan satu majlis. Kemudian ustaz ni confused. Sebab ustaz tu kata, bila dia baca doa, ya Allah ya Tuhanku. Lepas habis dia baca doa tu, dia ada majlis tuan dia tak cakap majlis apa. Jadi ustaz kat tempat ni dia baca doa, ya Allah ya Tuhanku. Sebab ustaz ni dia baca doa, kemudian dia doa-doa dia ni dia akan baca yang Melayu pula. Dalam doa dia disebut ya Allah ya Tuhanku. Jadi bila habis doa, ustaz yang seorang lagi yang jemputan tu tuan-tuan, dia kata jangan sebut Tuhan. Dia tanya saya, kenapa pula tak boleh sebut Tuhan? Nak sebut nama Allah ada 99, sebut nama-nama Allah. Tuhan jangan sebut. Jadi bila dia tanya saya kata, kenapa tak boleh sebut Tuhan? Tak tahulah, dia kata. Okeylah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah. Selain daripada Allah,
ataupun 99 nama Allah, tuan-tuan pernah dengar tak perkataan ya Rabb ataupun ya Ilahi? Rabbun, ilahun. Apa makna ilahun? La ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah, betul tak? Tapi Tuhan tu kan, ya Rabb. Rabb tu apa makna bahasa Arab? Tuhan juga. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Rabb, wahai Tuhan. Betul tak? Ya Ilahi, wahai Tuhanku. Alhamdulillah hi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Rabb, Tuhan. Tuhan sekalian alam. Tapi nak sebut Tuhan ni tuan, boleh, tak ada masalah pun. Tapi mestilah iktikad kita, keyakinan kita, akidah kita, Tuhan yang kita sebut tu adalah Allah. Ganti nama. Tuhan tu Allah. Jadi ya Allah, ya Tuhanku. Tuhan yang kita sebut tu adalah Allah. Tak ada masalah pun. Tuan tak ada masalah. Bahkan dalam hadis-hadis, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat Quran sendiri pun ada perkataan Rabb. Jadi saya mintalah kepada ustaz seorang lagi tu. Mungkin ustaz tu, yalah tuan-tuan, kita bukan nak ni tuan-tuan mungkin dia tak perasan lah pada saya tuan dalam perkataan Arab ni Rabb tu Tuhan, ilahun Tuhan tuan-tuan mungkin dia tak perasan tuan-tuan. Jadi tak ada masalah pun, cuma akidah kita, tauhid kita, Tuhan itu adalah Allah. Tiada Tuhan tuan Maksud konsep Tuhan, perkataan Tuhan tu ada, tapi tak ada Tuhan lain kecuali Allah. Tu je tuan Jadi tak salah kalau kita sebut ya Allah, ya Tuhanku. Allah tu adalah Tuhanku. Tuan. Kalau dia nak sebut nama 99 pun tak ada masalah. Tuan tak ada masalah. Jadi saya bagilah contoh-contoh hadis ataupun ayat Quran yang sebut perkataan Rabb ataupun ilah tuan supaya saya kata mungkin kena faham. Kalau ustaz tu, mungkin ustaz tu banyak dah betulkan orang tuan jadi untuk fahamkan, minta bagi ayat ni ataupun saya doa tu yang saya bagi, ya Rabb wa mat'amuhul haram wa malbasuhul haram wa mashrabul haram wa ghudhiya bil haram fakaina yustajabu lahu. Dalam hadis yang panjang tuan seorang lelaki yang musafir, dalam musafir itu dia mohon kepada Allah, dia berdoa. Nabi sebut dalam hadis, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tuhan siapa tu dia minta? Allah lah tuan. Tapi berguna perkataan Rabb, Tuhan. Tapi Nabi kata apa? Dia minta ya Tuhan, wahai Tuhan. Dia minta lah macam-macam lah. Tu singkatan je, contoh. Tapi dalam hadis tu dia kata, dia minta ya Rabb, ya wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi Nabi kata apa? Makanan dia daripada makanan yang haram, minuman dia daripada minuman yang haram, wa malbasuhul haram, pakaian dia daripada pakaian yang haram, maksudnya duit haram. Wa ghudhiya bil haram, makan haram tuan wa kaifa yustajabu lahu. Bagaimana Allah nak memperkenankan doa ni tadi ni tuan doa dia. Okey. Itu sedikitlah tuan Okey tuan-tuan, kita masuk tajuk kita ni, tak banyak hadis ni. Hadis ni tentang bersiwak aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb, rawahu Nasa'i wa Ahmad. Okey, itu hadis satu. Hadis yang kedua, dia rangkumkan ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah, rawahul jamaah. Rawahul jamaah. Ni tak sebut nama orang, tapi dia kata rawahul jamaah ni tuan disepakati oleh ulama-ulama hadis. 3. Anil Miqdam bin Syurah bin Hani an abihi qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi syai'in kana yabda'un nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwak, rawahul jamaah illa al-Bukhari wa Tirmizi. Okey, maksud hadis. Hadis pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut lagi diredai Allah ataupun Tuhan. Ni pun berkatakan mardatul lirabb. Tuan siwak itu membersihkan mulut lagi diredai Tuhan. Dia guna perkataan Rabb, lirabb. Ni hadis Nabi tuan Okey. Yang kedua, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak pada tiap-tiap kali hendak bersolat ataupun bersemayang. Ini jemaah tuan dalam jemaah dalam hadis disepakati oleh para ulama hadis.
Yang ketiga daripada Al-Miqdam bin Syurah bin Hani dari bapanya yang berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan apakah Nabi memulai apabila ia masuk ke rumahnya. Beliau menjawab dengan bersiwak. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah, disepakati oleh ulama hadis kecuali Al-Bukhari dan Tirmizi. Okey, 3 hadis berkaitan dengan siwak, tuan-tuan. Okey, kita tengok uraian sikit. Pengertian siwak dari sudut bahasa bermaksud perbuatan menggosok gigi. Dan juga untuk siwak ni juga adalah untuk alat yang digunakan. Siwak, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan sedia maklumlah siwak, kayu arak tu kan. Dia ada kataan kayu daripada kayu arak, tuan-tuan. Pada syarak pula bermaksud menggunakan sesuatu seperti ranting atau sebagainya dengan tujuan untuk menghilangkan kekuningan gigi dan seumpamanya. Gigi kuning dan seumpamanya ataupun bahu. Itu kita nak menghilangkan kekuningan gigi. Tuan-tuan, dia sebut gigi ni saya hari Sabtu. Barulah ni boleh rentas daerah kan. Saya hari Sabtu tu balik sekejap, ambil mak saya punya gigi palsu. Buat tu sebelum PKPB tu tuan, kat sebulan juga tuan, buat kat Muar lah tuan, buat kat Muar. Lepas tu bila hari Jumaat tu telefon. Cik, saya bagi nombor telefon saya lah tuan, masa kat Planet tu. Ambil telefon saya lah, saya kata, nanti kasih duit pada saya. Apa-apa dah siap telefon saya. Hari Jumaat telefon. Dah siap cik? Dah siap. Alamak, macam mana aku nak balik ni? Tuan, nak post duit boleh aja, tapi mak tu tak pandai nak keluar duit. Ada adik tuan, macam tak percaya je kan. Adik lelaki bujang. Bukan sikit kan tuan, macam tak percaya je. Nak pergi balai polis tuan petang Jumaat tu, ataupun pagi besok lah pergi balai polis je lah, minta nak rentas apa? Rentas daerah lah tuan. Sekali petang tu boleh pula tuan. Tengah malam ni boleh dah PKPB dimansuhkan tuan. Dia balik mula pada pemulihan balik kan. Pergerakan kawalan perintah kawalan pergerakan pemulihan balik. Alhamdulillah saya kata. Saya cakap dengan isteri saya, besok kita balik jap. Hari Sabtu tu, tapi balik hari sekejap tuan. Dah buat-buat tak selesa pula tuan. Tak apa saya kata, cuba pakai je dulu, kena pakai selalu tuan. Okey. Pada syarak pun, ni dah tadi pada syarak. Okey, yang kedua, waktu-waktu sunat bersugi di antaranya. Okey, ni waktu sunat bersugi tuan. Sunat bersugi ni yang pertama dia kata sewaktu melakukan wuduk selepas membasuh 2 tangan dan sebelum berkomor-komor. Tuan sewaktu melakukan wuduk, kita ambil wuduk selepas membasuh 2 tangan. Itu sunat kita basuh tangan ni sunat. Dan sebelum berkomor-komor. Tuan. Sebelum kita berkomor-komor. Jadi sebelum komor-komor tuan kita ambil siwak. Saya adalah sikit siwak ni tuan. Siwak ni tuan-tuan, kalau kayu arak tu dia memang bau wangi kan. Bau wangi. Jadi kalau kayu yang bukan kayu arak tu memang tak bau tuan ini memang dia bau tuan dia tak, siwak ni dia kalau ikut ni dia tidak boleh lebih sejengkal. Tak boleh panjang sejengkal tuan ini sejengkal ni. Itu lagi Ustaz ilmiah disebut kan. Dia kata ini hasta tuan Ini hasta pada siku sampai ke hujung jari itu hasta. Tuan-tuan. Itu yang dalam hadis kalau tuan-tuan buka Syama'il Muhammadiyah, serban Nabi tu kalau dia 7 hasta, dia punya ekor tu 1 hasta. Ekor 1 hasta. Tuan ekor serban tu kalau 7 hasta, tapi serban kita ni yang pakai ni 4 hasta. 4 hasta. Kalau pekal 1 ni satu apa? Jengkal. Kalau ni 2 jengkal. Tuan di hasta antara siku dengan kita punya ni tangan. Tuan. Okey, yang kedua. Sewaktu berlaku perubahan bau mulut dan gigi sama ada kerana tidur, makan, lapar, tidak bercakap waktu yang lama atau kerana banyak bercakap. Banyak bercakap tuan Banyak bercakap pun baik kita bersugi tuan berlaku perubahan bau mulut tuan gigi sama ada kerana kita bangun tidur ke, makan ke, lapar tuan tidak bercakap yang lama tuan tidak bercakap yang lama atau kerana banyak bercakap.
Yang ketiga, apabila kuning gigi. Ni kuning tuan gigi jadi kuning, maka sunat kita siwak. Seterusnya, apabila hendak menunaikan solat. Tuan. Ini ada cara dia pegang semua ni tuan Nak solat penyeh. Ada orang kata kurang manis. kurang adab. Betul tak tuan Dia sunnahnya ginilah tuan-tuan Sunnahnya gigi ni bersih tu je tuan Sunnah dia. Tuan-tuan nak gunakan alat yang apa? Cuba buka kitab fiqh. Tuan buka kitab fiqh. Alat apa yang nak digunakan tak ada masalah. Kain pun boleh. Ridak ni ridak. Tapi takkanlah tuan-tuan dengan nak semayang ni orang sebelah ni ambil ridak ni, ambil tenyeh yang mulut. Kan? Boleh tuan-tuan. Ridak ni pun boleh tenyeh. Ni yang perempuan telekung semayang kan? Ambil telekung semayang ni sunnah. Makcik buat kat belakang lah makcik. Sebelah nak semayang kan? Dia sebelum semayang pun tak apa tuan sebelum semayang tuan gosok tu ataupun sebelum tuan-tuan ni kan nak masuk ke ni tuan buat dulu pun tak ada masalah. Tuan. Tapi apa pun sebelum kita sembahyang. Tak semestinya dalam sop. Tidak semestinya dalam sop. Tuan-tuan tahu nak semayang kan? Tuan-tuan nak pergi semayang ni kat luar tuan-tuan dah gosok dah. Tuan tujuan nak semayang lah tu tuan-tuan gosok tu. Okey, kemudian apabila hendak membaca al-Quran, apabila hendak berbincang perkara agama, apabila hendak belajar perkara agama, apabila hendak berzikir, begitu juga sewaktu bangun daripada tidur, ni kita dah bincang tadi, hendak memasuki rumah ketika menghadapi kematian. Ni menghadapi kematian bukan orang tu yang buatlah tuan-tuan. Ini yang buatkan ni adalah anak kita, isteri kita ataupun waris kita tuan-tuan yang buatkan tu. Yang gosokkan kayu siwak ni ketika Nabi nak di sakarat tuan-tuan tekan azab, maka yang buat tu adalah Sayyidina Ali ataupun Aisyah tuan-tuan yang buat, yang gosokkan tu. Selepas bersahur, selepas makan dan lain-lainnya. Ni tuan walau bagaimanapun makruh bersugi kepada orang yang berpuasa selepas gelincir matahari, kerana menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khalufi fammi shaim atyabu indallah min rihil mask, rawahul Bukhari wa Muslim. Bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Tuan, dia bersugi gelincir matahari tuan, dia makruh inda Syafi'i. Di mazhab Syafi'i dia makruh, tapi dalam mazhab lain tak makruh, bahkan dianggap sebagai sunnah lagi tuan. So sunnah. Tuan macam berkomo-komo tuan berkomo-komo tuan, saya sebutkan sebelum ni, walaupun dah gelincir matahari tuan inda Syafi'i dia tak sebut makruh pun tuan. Dia tak sebut makruh pun. Dia kata makruh kat situ ketika mubalaghah aje. Dia kata mubalaghah ni tuan berlebihan. Bulan puasa tuan-tuan ambil semayang, ambil masa zuhur tuan-tuan komo masih lagi sunat. Dia yang makruhnya tuan-tuan, dia mubalaghah. Tapi saya tengok kadang-kadang saya tegur bagi orang yang tu, saya kata kenapa tak sebut bersangatan, berkomor-komor secara berlebih-lebihan. Kenapa tak tambah berlebihan? Dalam kitab sebut berlebihan, tiba-tiba bila kita terjemahkan kita buang berlebihan. Kita kata makruh berkomor-komor selepas gelincir matahari. Dalam kitab Arab tulis mubalaghah. Tapi yang berkomor-komor mubalaghah tu dia tak buat, tuan-tuan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i lagi masih sunnah lagi tuan-tuan. Dia yang tak boleh je mubalaghah. Bila terjemahkan tu biarlah terjemah penuh kan. Berkomor-komor secara berlebihan. Tu kena letaklah berlebihan. Jadi orang ni tuan-tuan bila dia baca tengok, komor, engkau makruh. Kau zuhur ni mana boleh komor makruh? Tidak, masih lagi sunat tuan-tuan. Masih lagi sunnah tuan-tuan. Okey, cara bersugi. Ni. Sebaik-baik alat untuk bersugi adalah daripada kayu arak. Ni, kayu arak ni. Selain daripada itu, boleh juga digunakan kayu lain yang kesat seperti batang yang lembut daripada pohon tamar dan sebagainya, daripada kayu yang berbau harum. Ataupun tuan-tuan carilah selain daripada kayu arak ni, saya tak pastilah kayu gaharu ke. Gaharu tu pun yang bau wangi ni belah dalam tu dia punya apa nama dia punya dalam tu tuan Kalau luar tu tak ni pun tuan. Diikuti kayu kering yang dilembutkan dengan air, begitu juga boleh menggunakan berus gigi yang banyak dijual di kedai-kedai. Cara bersugi hendaklah dengan tangan kanan
dan memulakan dari sebelah kanan meliputi gigi sebelah luar dan dalam, digosok secara melintang daripada gigi hadapan sehinggalah ke geraham, seterusnya ke bahagian tengah dan ke sebelah kiri, kemudian digosok pula secara membujur ke bahagian lidah. Okey tuan-tuan, pegang siwak 3 ke atas, 2 bawah. Ibu jari kanan dengan jari kelengking di bawah tuan-tuan, di bawah, yang 3 lagi ke atas tuan-tuan. Jadi ini kita boleh, ini boleh bawa gini tuan-tuan, ataupun tuan-tuan boleh letakkan yang ibu jari ni untuk tekan ibu jari ni, tuan-tuan boleh adjust lah tuan-tuan, boleh adjust. Dia kat bawah. 2 je yang bawah, ibu jari dengan jari kelengking, 3 dekat atas. Mula daripada sebelah kanan. Kalau dulu guru saya ajar pada kanan, tak kisahlah tuan dia, kalau tuan-tuan tengok macam-macam cara kan. Kanan, kalau guru saya dulu kanan gosok ke kiri, 1, 2, 3. Lepas tu bawah kanan gosok kiri, 1, 2, 3. Tapi kalau tuan-tuan tengok ada juga guru-guru yang lain yang ajar kanan, tengah pergi kanan, dari kanan tolak pergi ke bawah kiri, bawah kiri. Tuan dia pergi ke bawah kiri. Kemudian daripada bawah kiri ni ditarik ke kanan, bawah kanan tolak ke atas pula tuan betul kan, 3 kali kan. Betul, daripada atas sebelah kiri tolak ke kanan, pergi bawah ke kiri. Kiri ni pergi ke kanan, tolak ke atas. Ikutlah mana-mana lah tuan kan. Yang penting tuan-tuan gosok gigi pun dah tuan lepas tu gosok 3 kali lah. Kemudian tuan-tuan ambil, kalau guru saya dulu dia kata gunakan belakang pun tak apa. Gunakan belakang, kalau depan tu ambil letak kat lidah. Tuan yang belakang. Ada kata yang guna ke depan, tak kisahlah, yang penting kayu arak tu. Ambil kat lidah tu gosokkan. Tuan gosokkan dekat lidah supaya senang mengucap 2 kali syahadah, senang menyebut perkara-perkara yang baik, senang membaca Al-Quran tuan-tuan dan sebagainya tuan sunnah. Kalau tuan-tuan guna brus gigi pun saya rasa mungkin tuan-tuan pun gunakan dekat lidah kan, betul tak? Tu yang terkeluar kan. Dia membersihkan kita punya lendir tuan. Okey, Pak Mus tanya gigi palsu. Okey, gunakan gigi palsu boleh, sama ada nak masa pakai nak masa cabut pun boleh. Yang penting gigi palsu tu dibersihkan. Oh tak boleh. Okey, tak apalah. Bila cabut bersihkan. Yang penting gigi tu dibersihkan tuan-tuan. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengah pakai, tuan-tuan nak bersihkan boleh juga. Tapi kalau susah tuan tuan-tuan bukalah. Tuan-tuan bersihkan masa tuan-tuan buka tuan-tuan. Okey. Makruh bersugi secara membujur. Membujur kerana boleh menyebabkan gusi berdarah serta merosakkan gigi. Tuan, dia macam inilah yang merosakkan ini, tuan guna ni sini. Atas bawah, tuan Atas bawah, tolak ke atas, tolak ke bawah, tolak ke atas, ke bawah. Dia akan kena gusi tuan. Dia akan menyebabkan gusi kita berdarah. Oh, tu brus gigi boleh ikut. Brus gigi. Brus gigi mungkin kita buat gitu kan tuan tapi kalau makruh, kita kalau kayu siwak makruh tuan makruh. Dia sebab apa tuan? Dia kata makruh sebab gigi mungkin berdarah kena kat gusi. Sewaktu bersugi hendaklah berniat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Matla'ul Badrin ni, saya bawa ni kitab Matla'ul Badrin ni. Dia kata apa? Antara kelebihan bersugi ni, solat 2 rakaat orang yang bersugi terlebih baik 70 rakaat daripada orang solat tanpa bersugi. Tuan. Sugi ni, tuan-tuan, tak kira lah. Maksudnya tuan-tuan bersihkan mulut. Bersihkan mulut sebelum sembahyang. Tu maksudnya bersugi ni. Kalau tuan-tuan rasa tak ada sugi, masa tengah ambil wuduk tu, guna tangan je. Guna tangan, masukkan, gosok je. Dan tuan-tuan niatkan untuk bersihkan mulut. Tu pun dah dapat pahala dah. Tuan sebab Nabi kata, solat 2 rakaat orang yang bersugi ni maksudnya bersihkan mulut dia, lebih baik daripada 70 rakaat. 70 rakaat tuan-tuan daripada orang tu sembahyang tak bersugi. Jadi pastikan tuan-tuan, walaupun kat rumah tuan nak pergi sembahyang, betul tak? Tuan-tuan kat rumah tu nak pergi sembahyang, guna brus gigi. Dapat pahala tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan pergi sembahyang dalam keadaan mulut tuan-tuan bersih. Tuan bersih. Memang afdal pakai guna kayu arak tuan-tuan. Tapi saya nak tanyalah berapa orang yang ada kayu arak kat sini. Tuan bukanlah kita nak riak nak apa tuan-tuan. Tidak kan? Tapi berapa ramai yang ada kayu arak ni tuan-tuan Kayu arak ni pun kadang sekarang mahal tuan-tuan. Kan?
Ada dalam sekarang ni dia dah online lah apa tuan-tuan Set dalam sampul lah, ada dalam ni lah tuan-tuan RM10 ke atas lah 10, 11, 12 tuan Jangan berkira sangat lah benda sunnah ni kan. Benda sunnah ni tuan-tuan beli je lah. Saya minggu lepas ada orang kasih minyak wangi. Saya tengok kat kotak tu, isteri saya lah, saya tak buka bang, tahu berapa ringgit ni? Entah. 100 bang. Oh, tengok kotak. Oh, RM100. Saya tulis RM kan, RM100 kan. Saya kata, oh mahal ni, saya kata. Orang ambil minyak wangi ni antara yang Nabi tak tolak tuan tuan-tuan tengok Syama'il Muhammadiyah tu. Dalam hadis Nabi ataupun apa yang sahabat ni tuan-tuan setiap kali bagi Nabi minyak wangi, antara yang Nabi tak tolak adalah minyak wangi tuan dan dalam hadis tersebut dah satu lagi bantal. Bantal ni tempat tidurlah tuan tempat tidur di pembaringan tu. Dan antara kelebihan orang yang bersugi tuan, Allah meridai orang yang bersugi, menyucikan mulut, memperelokkan bau mulut, menambahkan akal dan mencerahkan mata, melambatkan tumbuh uban, membetulkan belakang, menggandakan pahala, mengingatkan kalimah syahadah ketika hendak mati. Tuan, ini dalam kitab Matla'ul Badrin. Betul lah. Matla'ul Badrin. Kalau dalam kitab ni, dalam hadis ni sama juga, dia kata antara kelebihan bersugi ialah dapat membersihkan gigi, mendapat keredaan Allah, memutihkan gigi, menyedapkan bau mulut, menegakkan tulang belakang, mengukuhkan gusi, melambatkan tumbuh uban, meningkatkan kecerdikan, mencantikkan rupa. Mencantikkan rupa. Tapi kalau dia mungkin nampak tu bersih lah kan, nampak bersih kan, dia nampak bersih. Kalau muka macam tu juga tuan kan, kecuali kalau dia buat pembedahan plastik kan. Dia maksudnya orang tengok tu bersih lah kan, orang tengok tu bersih, gigi bersih kan, orang sengih kan, bila tersengih tu nampaklah gigi bersih tuan itu maksudnya mungkin mencantikkan rupa, menggandakan pahala, memudahkan tercabut roh dan menyebut kalimah syahadah sewaktu nazak, mencerahkan mata, dan banyak lagi kelebihan bersugi sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab dia. Kira-kira dia kata ada dalam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab dia kata kira-kira ada 39 kelebihan orang yang bersugi ataupun membersihkan mulut mereka tuan-tuan. Tuan. Jadi itulah tuan-tuan itu saya kata tadi sikit je ni, tak banyak tuan. Dia punya inilah kelebihan-kelebihan bersugi ni tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh tuan-tuan kayu arak ni kalau ada tuan-tuan kalau kita tak bawa pun tuan kalau boleh ada satu jadilah tuan kan. Tuan dia satu lagi kalau tuan-tuan dia wangi tuan kayu arak ni. Kalau tuan-tuan buat cium ni pun wangi. Tuan dia lain daripada kayu lain. Kayu lain tu tak ada ni tuan tak ada bau kan. Saya dulu kat pondok ingat belajar pondok tu kan. Mesti setiap orang mesti ada. Ada je kat Maidin. Maidin tu apa semua adalah tuan Maidin tu. Ya, dekat Maidin tu tuan-tuan nak cari apa je memang insya-Allah lah ada tuan kat Maidin. Tapi kita keluar ni tak ada Maidin kan. Tuan kena pergilah Kulai. Mana? Tu Maidin orang, dia tak ada kedai. Tuan tuan-tuan kalau saya dululah tuan sebab saya duduk Muar kan. Muar. Jadi saya kadang tu kalau ni nak pergi Maidin Melaka kan, Keruh tu kan memang besar tu kan. Dia nampak semua ada kat situ. Okey tuan kita berhenti kat sini. InsyaAllah nanti akan datang kita sambung tajuk lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la mansba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muslimina wa muqassirana li amilina wa hab lana kulla bi wajhikal karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an